Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemankan saya Jit Zulkifli. Salam Syawal untuk anda penonton-penonton setia untuk Sinar Plus. Hari ini kita dalam Borak Pipi Merah dan seperti yang kita sedia maklum, sempena Hari Ibu bulan Mei ni sangat-sangat menarik sekali dan pastinya untuk tajuk minggu ini juga sebenarnya kita nak bawakan kepada anda berkenaan wanita dan paling penting sekali kepada anda yang masih lagi menggunakan buaian. Jadi hari ini tangan yang menggoncang dunia dan juga menggoncang buaian itu sebenarnya mampu untuk menggoncang dunia. Dan seperti di Malaysia sendiri, kalau anda saksikan juga ramai sebenarnya tokoh-tokoh wanita ni, seperti yang kita ada Tan Sri Rafida Aziz, kemudian kita lagi ada Datuk Sri Dr. Wan Azizah. Itu antara nama-nama yang terkemuka yang bukan saja hebat di luar tetapi di dalam rumah ataupun menguruskan rumah tangga itu sendiri. Dan hari ini juga kita bawakan kepada anda dengan tajuknya Wanita Teraju Hikmat Kemanusiaan. Dua tetamu yang kami bawakan kepada anda, iaitu seorang yang sangat-sangat dekat dengan masyarakat, saya pasti, yang mempunyai senyuman yang manis. Sepanjang perkenalan sebelum kita masuk ke studio ini lagi, beliau sangat-sangat murah dengan senyuman, iaitu isteri kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Selangor, iaitu yang juga merangkap pengerusi Pertubuhan Kebajikan dan juga Amal Wanita Selangor, iaitu Pekawanis, dan iaitu Yang Amat Berbahagia Datin Seri Mas Diana Muhammad. Apa khabar Datin Seri? Alhamdulillah. Selamat Raya. Selamat Raya, maaf zahir batin. Dia manis. Ni tema baju raya tahun ni ke ataupun yang ni dah lain? Ini baju raya 2 tahun lepas. Sebab tak raya kan, jadi tak pakai lagi. Kita pakai hari ni. Maksudnya masih muat. Alhamdulillah. Itu yang penting. Itu yang penting, betul. Datin Sri. Okey. Dan di hujung sana yang sangat dekat juga dengan masyarakat, rajin menulis di Facebook dan juga media-media sosial. Kita perkenalkan kepada anda pengurusi Syria Care, iaitu Puan Siti Sakinah Mio Omar Baki, yang sangat-sangat aktif. Apa khabar, Baik, Puan? Alhamdulillah. Sihat, Cik? Saya Alhamdulillah sihat, tak cuti lagi. Tak cuti lagi. Tapi boleh pergi open house masing-masing kan? Boleh. Ada masa lagi. Okey. Kalau dilihat di Facebook lah kan, kalau nama Puan Sakinah ni, saya rasa baca Omar tau. Omar dan tim, dia rajin buat penulisan begitu. Siapakah Omar? Omar. Omar adalah saya. Oh, Omar. Bukan Opa Bukan Omar. Omar bapa saya. Opa bukan? Bukan Opa. Omar tu gelaran macam Tok lah. Jadi cucu nenek. saya, nenek. Cucu saya panggil Omar. Cucu-cucu saudara pun panggil Omar. Lepas tu orang ramai pun panggil Omar. Jadi kawan-kawan di Facebook pun dah mula panggil Omar. Ji nak panggil Omar pun boleh. Boleh diizinkan? Boleh diizinkan. Okey, Puan Sri, Datin Sri mungkin ada panggilan-panggilan lain kalau ni? Saya kalau panggilan saya lah, Adik Na. Saya sentiasa adik dan muda. Walaupun adik sepupu dia akan panggil Kak Dik Na. Kak Dik Na dah. Kak Dik tu pula. mesti ada. Okey, macam pertubuhan Pekawanis sendiri, ada tak panggilan-panggilan macam Omar di Syria Care tu sini, Omar macam Datin Sri? Okey, di kalangan saya sebab rumah Pekawanis ada rumah pertubuhan kebajikan, rumah perlindungan remaja wanita, maaf. Jadi rumah tu adalah rumah Putih Arafiah. Anak-anak di rumah Putih Arafiah panggil saya Bonda. Boleh diizinkan panggil Bonda ke? Boleh, tak ada masalah. Okey, kita nak pergi kepada Omar dulu. Omar rasa macam dekat sangat. Dekat sangat. Okey, Omar, kenapa memilih Syria untuk dibantu berbanding dengan negara-negara lain yang kita sedia maklum dekat dunia ni ramai sebenarnya banyak ataupun negara-negara yang bergolak kan, tapi kenapa Syria? Okey. Sebenarnya pada saya lah, kat luar sana banyak sangat courses ataupun mereka yang perlukan bantuan dan Allah sentuhkan kita untuk tujuan berbeza. Saya dan Syria ni bermula dari zaman saya belajar di Mekah pada waktu itu. Mulanya sebab saya suka tengok drama Syria. Jadi saya suka bahasanya, saya suka semualah tentang Syria tu saya suka. Jadi saya mengikuti selepas apa yang berlaku di Syria pada tahun 2011. Dan ekoran daripada situ saya rasa terpanggil untuk membantu mereka yang berada di sana sebab saya tahu keadaan mereka sebelum peperangan, betapa cantiknya bumi Syria tu, iaitu bumi Syam sendiri. Dan apabila mengenangkan bumi Syam itu sekarang diinjak-injak sebegitu rupa, saya rasa terpanggil untuk melakukan sesuatu untuk mereka. Jadi daripada tahun 2012 sehingga kini, walaupun pada peringkat awal bergerak secara individu, sehingga sekarang saya menggerakkanlah dengan tim saya, Syria Care, kita menggerakkan bantuan bagi membantu rakyat Syria. Okey, jadi macam mana Datin Sri juga dah lama juga berkenalan dengan Omar kan? Ni kalau biar mereka borak berdua, saya rasa saya dah duduk tepi dah. Kan dah berkenalan dah lama sebenarnya. Daripada mula saya menjadi isteri Menteri Besar pada tahun 2018, saya dapat jemputan daripada
daripada Umar masa tu untuk dinner. Ya, jadi saya pun hadir pada dinner tu dan pada ketika itu tak silap saya baru balik daripada Turki. Saya pergi umrah dengan anak-anak dan Turki. Kemudian masa tu adalah bantuan musim sejuk. Jadi pada ketika itu saya berbalik Turki, saya bawa anak-anak, saya lihat sendiri anak saya macam mana bila dalam keadaan sejuk di pegunungan Uluda tu. Bila sejuk mereka masuk dalam kafe tu pasang kat unggun api dalam masa saya dah tak sampai sejam. Jadi tangan dah keras, buku pergi ke api, ada anak-anak yang menangis. Jadi bila saya tengok gambar Syria, anak-anak Syria tak pakai glove, tak pakai kasut, saya tersentuh. Macam selai sepinggang macam tu. Saya rasa macam kalau anak saya macam tu tak ada glove apa semua. Jadi saya tersentuh masa tu. Jadi bermula daripada itulah kan. Detik perkenalan anda. Detik perkenalan masa tu masih berbahasa puan. Sebab tu sampai sekarang kan kadang-kadang lidah saya itu terbiasa. Dimaafkan Umar. Dimaafkan. Okey. Datin Sri, kita nak tahu jugalah macam mana Datin Sri melihat peranan wanita sekarang. Yalah, tema Hari Ibu tahun ini juga sangat dekat dengan wanita. Di samping kita nak membantu wanita-wanita sendiri dalam kerja-kerja sukarela ni. Sebab dekat kadang kita sibuk. Betul tak? Kerja-kerja juga kita ni dengan tak cuti, dengan anak lagi. Jadi macam mana pandangan Datin Sri sendiri? Okey, saya melihat sekarang ni wanita, ramai wanita yang prihatin. Sebab apa? Bila program sukarelawan, saya tengok kebanyakan yang turun wanita. Kan? Itulah wanita ni sebab betul, multitasking dan masa sama hati dia tu. Macam saya lah. Baru jumpa ustazah, tiba-tiba ada cerita sikit pasal musim sejuk, saya dah tersentuh teringat anak saya. Jadi saya kena tolong ni sebab kalau jadi kat anak saya apa jadi kan. Jadi wanita tu itulah multitasking tadi yang Allah bagi tu, maknanya dia boleh buat satu masa tu ada banyak kerja. Jadi saya tengok sokongan kalau ada platform yang sesuai, bertemu dengan platform macam saya tadi. Bila saya jumpa, ni platform yang sesuai. Jodoh kan. Jadi apa lagi kan, kita pun terus kan sampai sekarang. Alhamdulillah. Betul, rasa teruja sangat kata datang. Berjumpa kembali. Berjumpa dah lama tak jumpa. Padahal kita tak adalah serius sangat untuk bekerjasama. Tapi kita sebab hubungan tu, orang kata keikhlasan tu menyebabkan kita ada keserasian kan, sama-sama buat kerja. Kisah paling sedih macam Datin Sri tadi tengok kalau macam cuaca tu teringat anak-anak Syria kan dengan sejuknya. Macam Omar sendiri berada di sana, turun padang dah kali keberapa? Kalau yang terakhir saya tengok ada Anwar Zain kan antara yang artis-artis yang terlibat. 19 hari bulan April baru ni saya baru balik, tolak 31 hari bulan. Tapi saya tertarik nak jawab juga soalan walaupun Cik tak tanya saya tadi kan, tanya dengan Datin Sri. Okey. Saya teringat dalam salah satu misi yang kami laksanakan, kami telah pergi berjumpa dengan Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi, seorang ulama besar yang terkenal di dunia. Apabila kami masuk saja ke bilik dia, duduk je dia tanya, "Awak ketua untuk organisasi ni?" Saya jawab ya. Saya berdebar jugalah kan. Kenapa? Sebab yelah saya ni perempuan nak menghadap dia lelaki, ada yang tak kena ke kan. Tapi dia cakap, kita perlu lebih ramai wanita untuk tampil buat kerja-kerja ni, untuk lead buat kerja-kerja ni supaya seimbang, dia kata, antara lelaki dan juga wanita. Saya macam lega rasa. Lampu hijau. Jadi mendapat pengiktirafan daripada seorang ulama besar. Dan dalam masa yang sama saya masih ingat salah satu misi juga di mana kami telah mengadakan majlis makan malam dengan barisan ulama Syria yang berada di Istanbul pada ketika itu, dan saya diminta untuk bagi ucapan kat depan. Lembek kaki. Lembek kaki, saya tak gurau. Saya paksa panggil kawan saya, please stand by kat sebelah. Dan sebab saya tanya dengan Syekh, tak apa ke saya nak bercakap depan dia orang ni? Ni semua laki-laki, ulama, orang Arab pula tu kan. Saya ni perempuan. Dia kata tak apa, awak ketua, bismillah tawakkaltu ala Allah. Saya pun pergi dan bagi ucapan. Maksudnya kita wanita, kita masih boleh berperanan di rumah dan juga di luar rumah, dan peranan itu diiktiraf. Maksudnya dalam agama tidak menghalang seorang wanita untuk tampil keluar melakukan tugas-tugas ini, asalkan menjaga kehormatan diri, menjaga syariat. Adalah batas-batas minta izin suami. Itu antara perkara-perkara paling utama. Kalau suami izinkan, alhamdulillah. Macam Datin Sri sendiri, ialah kita dengan kekangan masa, jadual saya rasa Datin Sri memang berbeza Omar. Saya rasa cukup berbeza. Jadi macam mana nak menjalankan tanggungjawab? Ialah orang kata wanita ni memang banyak multitasking, tetapi ada juga dia punya had dia tu, boleh tak boleh. Dan macam mana Datin
Sri sendiri menguruskan apa yang berlaku dengan perkawanis, pertubuhan macam-macam dengan aktiviti sukarela juga sekali. Macam mana? Okey, pertama sekali bila saya menjadi isteri menti besar ni, saya buat office dekat rumah. Sebab ada satu bilik tu saya buat khas untuk office perkawanis dan alhamdulillah saya dibantu oleh 2 orang pegawai. Kita hire. Jadi bila contohnya kunjung hormat dan sebagainya saya buat di rumah, jadi dalam masa yang sama saya boleh yang kata memantau keluarga. Dalam masa yang sama saya boleh, sebab anak saya kecil kan, apa tu yang masih lagi bersekolah, jadi saya boleh lari-lari kejap lah. Jadi orang kata masa tu kita yang susun kan. Betul. Jadi pandailah kita susun. Jadi saya banyak susun program saya apabila macam pagi saya dah selesai yang kata masak, selesaikan urus rumah tangga semua, dan macam hari ni kan kita buat program pukul 10 ke atas atau 11 ke atas sebab anak dah sekolah. Tapi kena pastikan program akan habis masa time anak balik sekolah tu tak ada program. Supaya kita boleh nampak dia sekejap, kita boleh tengok dia makan dan sebagainya, dan sambunglah. Back to work from home. Tapi banyak, memang saya memang banyak buat dari rumah. Dari rumah. Dekat rumah, lagi orang nak jumpa saya kan. Kalau ada orang nak apa-apa memang datang rumah. ke kediaman rasmi sendiri Datang ke kediaman. untuk bersama. Banyak kali kita orang pergi sana dan mesti dihidang dengan Kopi-kopi. makanan yang enak-enak. Hasil tangan sendiri ataupun yang lain tak kisahlah. Tapi dihidang sendiri tu. Oleh Datin Sri. Sebab saya tak ada maid. Tak ada maid. Okey, saya kena tanya Omar sebab nanti Omar cakap, okey, Haji tak tanya nanti. Ni okey, soalan yang sama juga Omar punya jadual. Macam mana masya-Allah. susunan dia? Saya fikir masa awal-awal saya bekerja, anak saya masih di sekolah rendah. So biasa pada waktu itu dan masa awal-awal saya kerja dulu ada ibu mertua saya, Allah yarhamha, dah meninggal. Dia stroke, dia berada di rumah. Jadi saya biasanya seminggu tu hari Ahad pergi ke pasar yang di stadium tu, beli lauk, balik masak antara 4 hingga ke 7 8 jenis lauk, simpan dalam freezer. Samalah. Saya pun buat macam tu. Panaskan. Sempat keluar je jadi, kan. masa tu ada maid yang jaga mak betul lah waktu saya pergi kerja. Jadi dia akan keluarkan goreng ke, buat sayur macam itulah. Jadi kita sediakan. Tapi dah anak sekarang dah besar, yang bonsu pun dah habis SPM, dah tak ada apa kan. Jadi alhamdulillah kerja saya boleh lebihkan masa untuk kerja sebab Sukarela. mereka tak perlu sangat Perhatian macam dulu lah. Perhatian dia berbeza lah, bukan dengan masa zaman kita kecil tu mungkin lain kan. Sekarang dah berbeza, tapi daripada dia orang kecil sampai sekarang dia orang dah biasa dengan keadaan begitu dan sangat-sangat supportive. Saya rasa saya tak boleh sampai ke tahap ini firstly daripada suamilah, sokongan dan izin daripada suami dan anak-anak, ibu bapa dan juga adik-beradik. Those kita punya pillars of support kita kan. Itu paling kuat sekali Paling lah. kuat, Saya rasa ada juga yang mengikut jejak Omar sendiri kan, dalam keluarga mesti ada juga yang yang sangat-sangat aktif. Ada lah kan. Okey. Pernah hayam buai ke? Ke tak pakai buai? Tak pakai buai. Kita peluk anak. Tidur sampai peluk kan. Okey, saya juga tak pakai buai, tapi ini pepatah ni tak lekang ataupun tak jauh daripada seorang wanita. Tangan yang menghayun buai mampu menggoncang dunia. Jadi pepatah ni sangat-sangat dekat. Saya rasa Datin Sri sendirilah relevan ke waktu sekarang ini wanita dikongkong lagi untuk melakukan apa-apa kerja sukarela ke ataupun buat aktiviti-aktiviti luar tu? Saya rasa masih lagi relevan sebab terutamanya wanita ni kita jangan pandang rendah pada keupayaan dia. Kita nampak dia lembut, dia seorang pendiam, tetapi apabila ada ruang dan peluang dia akan rebut. Terutamanya apabila mendapat sokongan macam Omar. Kalau kita jumpa tadi, jumpa di luar, kita tak sangka pun wanita ini telah membawa nama Malaysia di Syria. Dan banyak yang dia telah bantu rakyat Syria. Tapi apabila apabila kita mengenali dia, Baru tahu, berjumpa dengan ulama tadi kan. Bukan senang. Saya hanya dengan nama aja. Walaupun saya ada title isteri MB, tapi Omar ni dah bertemu dan bercakap sendiri di hadapan. Masya Allah. Jadi jika wanita ada platform yang orang kata betul-betul platform dan diberi ruang, diberi sokongan, insya-Allah semua orang boleh lakukan. Kan? Okey, tapi sebut pasal Omar tadi lah, walaupun ada banyak sokongan, saya rasa ramai je ada mulut-mulut yang kita buatlah baik macam mana, betul tak? Buatlah baik macam mana pun pasti ada cabaran-cabaran yang diterima Omar. Omar di setiap komen-komen tu mesti ada terselit lah kan. Kadang-kadang jadi macam mana cabaran tu untuk kita tapis dalam masa yang sama, tak apalah, yang paling penting sekali kita punya kerja kena jalan juga walaupun ada sedikit-sedikit perkara tu. Dia macam kalau kita nak buat baik macam mana pun memang akan ada, the haters are always outside dan mereka akan sentiasa cuba mencari ruang, tapi
Kalau pada saya lah, saya sampai ke tahap yang say whatever you want. Saya tahu apa benda yang saya lakukan. Saya ada suami yang suami saya pun guru, jadi dia pun selalu menegur kalau ada salah silap kita. So yang penting kita jalan terus je. Kalau kita nak buat kerja dan nak dengar cakap orang, kita takkan ke mana-mana. Kan? Yang penting kita tahu benda yang kita buat tu tak melanggar syariat, tak melanggar undang-undang kan. Jalan terus je. Tu saya nak nasihatkan juga pada mereka yang kat luar sana. Kalau yang dah mula menggerakkan kerja-kerja kemanusiaan ni, tak kisahlah di mana pun, jangan fokus sangat kepada benda-benda tu. Sebab down, dia kan? Kalau kau baca tu, dia macam negative vibes yang akan berjangkit kat kita. Ada orang sampai sakit kan. Betul. Saya baru ni saya ada tengok satu video tu. Kalau tak silap saya, dia pageant ratu di US something. Dia bunuh diri disebabkan all the comments yang dia dapat. So yes, kalau kita keep on baca dan peduli apa orang cakap, kita tak ke mana, tak boleh buat apa, dan akan memberi kesan negatif pada kita. Jalan terus. Dia ada pepatah Jawa cakap keep shining. Your haters will blind. Jauh lah. Bukanlah jauh maksudnya. Itulah kita sebut jauh lah kan. Jadi keep shining je cakap, dan abaikan kata-kata yang negatif itu yang paling penting untuk menjadi seorang sukarelawan. Kalau bagi saya, saya pegang kepada apa yang saya buat ni, saya nak tunjukkan pada Allah, bukan orang lain. Orang nak cakap apa-apa, tapi Allah tahu. Mencari redha Allah. Dan kita nak mendapat pandangan daripada Allah, bukan pandangan manusia. Saya selalu cakap dengan staff pun dan pada diri saya kan, kata start with the end in mind. Maksudnya kita end kita tu adalah redha Allah, syurga. So daripada situ kita mula dan kita jalan je terus kan. Kalau itulah, insya-Allah kalau kita buat tu berdasarkan niat yang baik dan sebagainya, insya-Allah akan dipermudahkan. Macam Datin Sri sikit, siapa yang menjadi tulang belakang? Macam Omar tadi, suami yang di belakang yang sentiasa Facebook pun ditapis ya. Kalau tu sebab tadi kita add kan, jadi kata kena tapis untuk memberikan ruang-ruang kepada rakan yang lebih rapat ni kan. Jadi macam Datin Sri sendiri macam mana? Siapa yang beri sokongan untuk lakukan kerja-kerja amal? Saya sebenarnya aktif daripada zaman di sekolah lagi. Kemudian zaman di universiti. Jadi bila saya dah kahwin ni agak terbatas sikit apabila suami saya aktif. Jadi memang saya memang dah ada perjanjian, saya slow down, dia yang aktif. Tapi apabila saya jadi isteri besar ni, tak pasal-pasal saya terpaksa aktif semula. Jadi disebabkan saya sebelum ni dah biasa aktif kan. Jadi alhamdulillah suami saya pun dia memberi kebebasan untuk saya. Maknanya apabila saya aktif, sedikit sebanyak memberi kredit juga kepada suami saya. Jadi memang suami saya memang banyak bagi sokongan, dan terutamanya anak-anak lah. Yang penting anak-anak faham. Sebab bila daripada mereka kecil, bila saya turun program, saya libatkan anak-anak. Saya bawa anak-anak sama dan dia faham mak dia keluar tu ada tugas lain. Dan selain daripada tu, sokongan daripada keluarga juga, yang di mana dia turut sama menjaga anak, memberi sokongan kepada anak kan. Macam contohnya saya pergi umrah baru ni tahu bulan puasa. Jadi saya balik hari raya petang. Bayangkan sebab raya kita dah lari kan, raya mengejut. Saya kata, ya Allah, anak aku kat rumah macam mana ni tak raya. Tapi alhamdulillah kawan saya dia ambil anak saya bawa pergi rumah dia. Jadi anak saya walaupun mak ayah dia tak ada, tapi dia merasai suasana raya. Sebab kawan saya tu dia support saya, dia ambil anak bawa kat rumah dia. Jadi alhamdulillah lah. Itulah persekitaran yang positif juga penting. Benda tu spontan je kan. Tapi Jik, kalau macam saya lah sebagai kerja dalam organisasi ni, saya kata tadi sebagai pillar tu of course family. Tapi sokongan daripada tim Syria Care tu sendiri. Sebab saya tak boleh buat kerja seorang-seorang kan. Saya mungkin datang kat sini bercakap, tetapi sokongan daripada staff ataupun tim Syria Care itu yang menguatkan kerja-kerja yang kita laksanakan. Sebab kita masing-masing ada bidang tugas dia masing-masing kan. Kita ada benda yang kita nak buat tapi matlamatnya sama. Kita bergerak ke arah tu. So saya pun nak ambil kesempatan kat sinilah nak ucapkan terima kasih banyak kepada tim yang ada sekarang ni, staff yang sentiasa menyokong, dan juga kita punya squad Syariah, kita punya volunteers dan semualah yang menyokong kerja-kerja kita. Okey, jadi selaku orang yang berada macam tunjang lah kepada sebuah persatuan itu sendiri, macam mana Omar sendiri cabaran-cabaran untuk mengurus tu lain. Cabaran yang lain-lain tu tadi kita bincang orang yang di sekeliling, tapi dalam organisasi tu sendiri, macam mana cabaran itu anda bawa untuk menggerakkan sampai ke Syria dan banyak lagi tempat-tempat yang dibantu?
cabaran ni kita buat apa pun pasti ada cabaran, dan cabaran tu Allah bagi kepada kita banyak sebabkan. Antaranya untuk mematangkan kita, antaranya untuk meninggikan darjat kita. Ujian kan, mana setiap ujian yang kita lalui. Jadi cabaran tu pasti ada di mana pun. Dan sebagai manusia, of course kita ada ups and downs kita. Bukanlah kata kita sentiasa di atas je, walaupun orang nampak kat luar, wah Iron Lady kalau hari tu pergi dengan Anwar. Ada menangis tak sebenarnya? Ya Allah, menangis ni, jangan ceritalah. Kena kontrol lagi ada kan. Sebenarnya banyak menangis. Menangis banyak. Sama ada cabaran kerja yang menyebabkan menangis ataupun menangis apabila melihat kesukaran ataupun kesusahan dia orang. Kalau bolehlah nak share sikit. Macam baru ni kita orang kita sempat pergi Turki, Syria dan juga Lebanon. Salah satu tempat yang kita orang pergi di Lebanon, saya pergi ke sana tahun 2019, masa tu ribut salji berlaku kat sana. Jadi masa saya sampai kat satu camp tu, ada seorang budak dekat depan pintu. Mungkin ada ingat video saya pernah kongsi dulu kan. Dia tak pakai kasut, tak pakai stokin tau. Saya pegang kaki dia, beku kaki dia kan. Saya masa tu, walaupun saya selalu cakap dengan dia orang, kita pergi sana untuk menggembirakan dia. Kita tak nak tunjuk yang kita ni sedih pasal dia. Tapi saya tak boleh nak tahan air mata. Saya kata, ya Allah, kita ni pakai kasut tebal, stokin berlapis-lapis dengan tu kan. Sejuk lagi tu, sedangkan dia tak pakai apa-apa. Saya pergi baru-baru ini, pergi ke camp yang sama. Saya cerita ni pun saya rasa dah nak sebab. Dan saya jumpa budak yang sama saya juga. jumpa dulu. Dan bila saya sampai kat situ Datin, dia orang pakat panggil Muaz. Dia orang panggil saya Muaz. Tak panggil Omar kat sana. Dia panggil Muaz. Panggil bersorak Muaz. Ada yang pergi kerja, yang sepatutnya kerja, tak pergi kerja. Saya kata, kenapa tak pergi kerja? Sebab awak datang. Rindu. Oh, sweet sangat kan. Maksudnya ingat. Ingat, padahal kita pergi sana 2019, kita datang, kita agihkan minyak, bukan minyak diesel, makanan, kemudian kita agihkan, kita beli jaket. Sebab ekoran daripada budak tadi tu, kita pun beli jaket untuk semua budak-budak yang kat situ. Jadi bila kita datang baru-baru ni, sekali dengan Anwar Zain, dengan Dr. Azrul dari Tadabbur Center, dia orang pakat keluar, lepas tu tunjuk, oh ni yang jaket yang awak bagi hari tu. Ada lagi Datin Sri, ya Allah. Lagilah touching. Lepas tu sebelum balik, kira dah last day tu kan, kebetulan rumah yang kita orang sewa tu berhampiran dengan camp tersebut. Saya cakap dengan kawan kita, saya nak singgah jap. Ada video tu yang saya kongsikan, memang lelai mata lah, tak tahan. Sebab rasa itu sangat connection dengan budak-budak kat situ kan. Semua nanti datang rumah saya, nanti datang buka puasa. Keadaan terkini dekat Lebanon macam mana sebenarnya Omar? Sekarang ni lah musim. Musim. Sekarang ni masa kami pergi tu patutnya dah musim bunga. Tapi cuaca, ya Allah, sejuk sampai ke zero. Cuaca agak tak menentukan. Jadi saya pula masa pergi ke Syria tu, saya dah bawa baju banyak. Baju tebal lah. Ada yang saya tinggal kat Syria, ada yang saya hantar balik. Jadi bila saya pergi Lebanon tu, tak cukup baju. Kata, ya Allah, baju ada tapi tak bawa. Ingat menyesal pula. Kalau tak ada langsung lain juga kan. Ni ada tapi tak bawa. Memang sejuk masa tu. Sepatutnya sekarang ni dah ke arah musim panas lah. Tapi sebab Arsal ni dia kawasan atas bukit macam Cameron macam tu. So dia masih sejuk. Tapi walaupun sejuk, kata the people are very warm. Very welcoming macam tu kan. Semua dia orang kan, dia orang ajak kita masuk rumah dia orang. Semua ajak berbuka puasa. Padahal dia bukan ada benda pun nak buka puasa. Tapi dia punya karam memuliakan tetamu tu kan. Itu masih ada sampai sekarang. Ya, macam tu. Dia kalau jemput kita, kata nanti habis sorehat. Ya, dia sorehat. Dia sorehat kat rumah dia. Nanti kan dia ambil kayu api, dia pasang. Padahal dia pun perlukan benda tu kan. Dia utamakan. Dekat rumah sewa kita tu tak ada kayu api. Dia orang datang bawa kayu api, pasang. Kita rasa, itu rasa kau lebih perlu daripada kita orang kan. Sebab kita sekejap je kan. Tapi macam tu sekali dia orang. Jadi kalau dia boleh memuliakan kita macam tu, apatah kita yang ada ni kan, takkanlah kita nak lupakan dia orang macam tu saja. Macam mana persiapan fizikal dengan mental macam tak nak menangis? Sebab masing-masing kita wanita, Datin Sri, betul tak? Kita jangan tengok drama pun boleh menangis. Ini kan lagi berhadapan dengan situasi sebenar. Macam mana Omar tahan tu untuk bagi semangat, inspirasi? Dia mula-mula tu mungkin nangis, tapi dah bertahun-tahun tu dia dah boleh kontrol. Ni menangis lagi hari tu. Macam mana? Susah nak cakap lah. Cuma kita ingat matlamat kita pergi tu untuk apa kan. Kita kalau boleh kita nak menggembirakan mereka. Tapi kita ni manusia. Dan pasti kita akan tersentuh bila melihat situasi-situasi macam tu. Cuma saya ingat satu je. Daripada dulu lagi kan, malah anak saya tengok Umi tengok video nangis, mesti tengok Ustaz Syirah dia cakap kan. Saya fikir kalau saya nangis je, saya tak buat apa-apa, tak boleh memanaskan mereka, tak boleh bagi mereka pendidikan, tak boleh bagi mereka pakaian, tak boleh bagi mereka kenyang. So saya perlukan sesuatu. So nangis is okay. Kan? Perempuan ni kadang-kadang memang perlu menangis, melepaskan.
Saya cerita pasal menangis ni, saya ada satu cerita. Sebab arwah mak saya sakit kanser. Masa saat-saat sebelum dia meninggal tu, dalam masa seminggu sebelum dia meninggal tu, saya memang tak boleh berpisah dengan dia. Sampai dia tidur pun atas bahu saya. Sebab dia kena, dalam masa hayat dia tu, dia kena kanser paru-paru. Jadi dia tidur mesti dia nak peluk saya atas ni. Tapi satu je pesanan dia, mak tak nak tengok orang menangis. Sebab tak boleh menangis ketika dia tak nak tengok orang menangis sebab bila orang menangis dia down. Jadi orang yang datang pun dia kata okey letak Yasin, kalau nak jumpa dia baca Yasin, lepas tu dia tak nak. Kalau nangis-nangis dia tak nak. Lepas tu bila kalau ada orang menangis saya akan baca ayat kursi apa semua. Jadi kita nak nangis tapi kita tahan. Bila tahan bila mak baring di situ menangis ni, lepas tu bila mak ni balik okey, mak okey. Dia nak kuat tu. Maksudnya kita berhadapan dengan orang susah pun jangan tunjukkan emosi untuk bagi kekuatan. Jadi benda tu sebenarnya mak saya nak mengajar supaya saya sekarang ni berada lebih kuat. Jangan menangis. Mungkin karakter menangis tu tunjuk. Datin Sri sebab dulu pun Datin Sri merupakan bekas pensyarah kan. Jadi karakter itu kita nampak dekat situ, strong dekat situ kan. Okey, macam kita nak buat kerja-kerja amal ni macam untuk wanita lain di luar sana mungkinlah yang baru saja nak berjinak-jinak ada masalah mak. Ini bolehlah pergi. Dia kan awal-awal tu banyak boleh ikut. Okey. Jadi macam mana teragak-agak itu kadang-kadang membantutkan kita punya niat tu. Macam mana Datin Sri? Saya nampak perkara yang membantutkan niat tu yang pertamanya kalau tak ada sokongan suami. Sama juga dengan ahli-ahli perkawanis sebab kita banyak juga ahli perkawanis yang muda. Tapi kalau suami tak support kan ataupun suami kata okey tolong sikit-sikit. So dia akan tolong sikit. Tapi kalau suami support 100% insya-Allah dan kekangan yang saya nampak adalah dari segi anak-anak. Betul. Kan anak-anak kecil. Saya pun memang sebab anak saya rapat-rapat kecil-kecil tapi sebenarnya macam kita katakan tadi kalau kita pandai menyusun waktu kan macam kita kena masak, kita buatlah awal. Time management. Masak hari yang Ahad. penting yang penting kita nak buat ke tak nak. Kalau Niat nak buat kita. insya-Allah boleh. Kan Allah akan buka Allah akan jalan memudahkan. kan. Macam Omar macam mana Omar? Awal-awal dulu ialah daripada universiti nampak dah lama dah kan macam yang dah bekerja, ada anak pula baru nak bermula nampak Omar macam ni hari ni baru terbuka hati. Macam mana kita nak mula tu? Saya ni late bloomer. Kalau Datin Sri mungkin mula daripada awal kan. Saya mula usia saya dah pertengahan 40-an. Maksudnya saya belajar dulu kat Mekah, balik menguruskan anak dan sebagainya. Jadi saya tak terlibat secara langsung lah. Tolong sikit-sikit sana sini. Tetapi yang secara langsung ni berlaku pada tahun 2014. Jadi masa tu dah 40s dah yang masa saya mula. Tapi macam itulah kita asalkan kita boleh berbagi masa dan yang penting itu izin suami sebabnya kalau suami tu izin dan beri sokongan a woman can soar, can fly high kan. She can do anything. Rumah pun masih terjaga, tak adalah macam tongkang pecah ke kan. Tak adalah. Tengok dia ingat rumah. Okey tak? Okey ke tak rumah? Masih lagi boleh makan minum, tak adalah sampai tak cukup makan dan sebagainya. Boleh asalkan ada toleransi daripada pihak suami, tak adalah yang macam nak perfect 10/10 tu kan. Asalkan dia merasakan kepentingan isteri dia boleh keluar membantu orang lain. Kita masing-masing ada kelebihan masing-masing kan. So orang ni boleh buat yang ni, orang ni boleh buat yang ni. So kalau suami tu memberi sokongan pada isteri, yes, boleh pergi jauh insya-Allah. Okay, maksudnya suami yang tengok sekarang ni green light itu penting. Tapi dia ada syarat biasanya suami kan. Okey awak boleh buat ni luar tapi rumah kena okey dulu. Jangan rumah itu kelang-kelibut. Awak sibuk yang luar. Betul. Macam dulu kalau saya kata keluar untuk aktiviti. Sebelum keluar tu anak-anak dah makan. Apa semua kan. Rumah dah beres. Tak adalah nak tinggal rumah. Betul. Orang di luar itu cakap orang di luar kita sibuk kan dekat dalam rumah. Suami kita pun kadang dia tengok kita selalu sangat keluar tapi keadaan rumah okey, bertenang semua under control. Anak cukup makan lagi kan. Anak cukup makan masih lagi kita bagi perhatian pada anak. So dia InsyaAllah dia kata okey tak apa you boleh tukar. Tapi kalau berterabur memang husband saya bagi tahu kalau nak aktif boleh tapi anak-anak macam mana? Sendiri tanya anak-anak macam mana? Anak-anak nak sekolah nanti macam mana? Ni macam mana? So saya alhamdulillah saya ada PA saya lah kena uruskan anak sekolah kan. PA lah macam ni. Kan anak saya klinik apa sah kita suruh tolong hantar pergi klinik kan. Kita ada PA ada kan. Solusi ada sokongan ke dia sebenarnya. Wanita ni pandai sebenarnya berbagi masa. Yang tu ada suami. Okey, yang bujang-bujang, yang ibu tunggal yang memang okey nak buat. Macam mana rasanya? Sebab saya rasa dalam persatuan pun ada juga kan dalam Sirah Camp mesti ada status-status begini.
Saya tengok yang kebanyakan yang terlibat dengan program sukarelawan ni kebanyakan usia di mana anak dia dah orang kata dah boleh berdikari. Maknanya anak dah sekolah menengah, yang sekolah rendah, jaranglah jumpa yang anak kecil. Sebenarnya mereka nak membantu, nak bersama, tetapi disebabkan kekangan. Contohnya bila saya buat program dia, saya post dalam Facebook. Ada juga yang akan mesej saya personal cakap, ya seronoknya saya nak tolong tapi saya ada anak kecil. Jadi sekurang-kurangnya dia bagi semangat pada kita. Kan? Mari kita tahu sebenarnya banyak. Kalau staff Syria Care tu ramai je yang ada anak kecil. Dan saya masih ingat pada satu misi saya pergi, kita orang masa tu nak pergi kat satu kawasan agak berbahaya lah. Saya cakap, kalau saya seorang saya tak kisah, saya dah lanjut usia. Ada Omar dah kan. Tapi saya fikir yang lain-lain ni semua anak kecil-kecil tapi ada semangat lah kan. Jadi saya rasa sebenarnya kita macam mana kita latih anak-anak kita. Walaupun ada anak kecil, kalau saya dulu pun saya tak jadikan benda tu sebagai penghalang. Berbalik pada setiap individu lah, bagaimana dia menguruskan rumah, bagaimana menguruskan anak-anak. Boleh je kalau kita nak bawa anak-anak kita bersama, train diorang kan, beri pendedahan. Mungkin tidak sepenuh masa, tetapi bermula sikit-sikit. Dan itu juga satu pendidikan pada anak-anak itu sendiri, insyaAllah kan, untuk pembentukan dia. Jadi macam dekat luar sana yang mungkin berminat nak mula, nak menyertai tu macam mana Omar dan juga Datin Sri? Macam Omar dulu macam mana untuk menyertai Syria Care tu sendiri, nak terlibat sama? Saya peringkat awal dulu saya bermula dengan Facebook sebenarnya. Orang cakap main Facebook kan. Saya asal-asalnya sebab masa tu saya di rumah. Saya memang saya panggil domestic engineer. Nak kata suri rumah, tak nak panggil domestic engineer. Jadi saya patutlah saya tengok tadi apa domestic engineer tapi tak sempat tanya. Okey suri rumah. Sampai kan anak masuk bila tanya mak kerja apa, saya tak tulis suri rumah, saya tulis domestic engineer. Menarik, boleh saya menarik kan? Pengurus rumah begitu. Saya pengurus rumah tangga. Pengurus rumah tangga. Saya PA lah kepada anda berdua. Jadi kita sebenarnya malah soalan tadi dah terlupa dah. Syria. Boleh di Facebook. Boleh di Facebook. Okey. Jadi masa tu saya jaga ibu mertua saya macam saya sebutkan tadi. Jadi saya tak banyak keluar. Saya tak jenis yang mengetih-mengetih dengan kawan-kawan ni, tak pandai sangat. Jadi saya bermula dengan Facebook. Saya educate saya punya kawan-kawan dengan sharing berita dan sebagainya. Dan daripada sana saya mulakan gerak kerja di Facebook sahaja. Saya buat collection 2 kali sebelum saya kerja sepenuh masa lah. Ada yang saya dapat 10,000, 20,000. Itu secara kecil-kecilan di Facebook. Kemudian ada kawan-kawan tu dia pergi cari pula kat tempat-tempat dia orang. Dia bagi kat saya, kemudian saya transferkan ke akaun lain. Jadi sebenarnya kita dalam bagaimana keadaan pun kita boleh. Kata saya tak keluar, saya boleh menggunakan Facebook untuk menggerakkan kerja-kerja ni kan. So semua orang boleh melakukan sesuatu sebenarnya. Kalau misalnya dia kata ada anak kecil tak boleh keluar. Cari. Kalau nak sungguh-sungguh tu insya-Allah ada jalan. Where there is a will, there is a way. Apa Jawa punya apa dia tadi? Shining tu. The haters will blind. Macam tu. Okey, kita dah berada di akhir kita punya bincangan borak kita lah kan, rasa macam kat rumah kan? Rasa macam dekat rumah. Okey, Datin Sri sendiri tak ke? Datin Sri mungkin ada kata-kata yang terakhir lah untuk mereka yang nak berminat menjadi sukarelawan tu, apa kata-kata motivasi lah. Macam Omar dia dah tahu dah, bagi jalan tadi, pergi je Facebook dia pun boleh untuk ni sukarela. Okey, untuk wanita-wanita di luar sana untuk terlibat dengan program sukarelawan, macam yang saya katakan tadi, kita kena ada perasaan dalam hati, ikutlah kalau dia betul-betul dia nak, ya, kita kena ikhlaskan diri kita, cari platform yang sesuai. Macam saya pun sebenarnya ramai bila saya show off apa yang saya buat di Facebook, ramai yang saya berkenalan melalui Facebook juga. Dia PM saya, Datin Sri, kalau ada program bagi tahulah, saya nak turun. Jadi bila ada program saya turun, insya-Allah dan turun. Contohnya untuk banjir baru ni, banjir di Negeri Selangor. Ada dapur dapur ihsan di kediaman rasmi. Kita buat seminggu. Dapur ihsan tu untuk makanan, pack makanan untuk 1,400 orang untuk makan tengah hari dan malam. Jadi bila kita kata okey, ada dapur ihsan, ramai yang volunteer untuk turun. Sebenarnya ramai. Jadi untuk wanita di luar sana, jangan takut-takut kalau ada platform,
sekurang-kurangnya kita berkenalan dulu macam tadi kan, kita berkenalan asalnya kan untuk program secara, jadi saya nampak ini adalah platform yang terbaik untuk saya khidmat saya gerakkan kira macam beri sumbangan. Jadi saya percaya ramai di sana wanita di luar sana, insya-Allah kalau berjumpa dengan platform, asalkan kita punya hati ni memang kita nak bantu, kita ikhlas, insya-Allah semuanya Allah pemudahkan. Silakan Omar sikit. Masa saya dululah saya selalu doa macam ni, suami selalu menggalakkan saya mengajar, tapi masa tu confident kurang sikit. Jadi saya selalu doa, ya Allah Tuhanku. So ni nak cerita pasal doa juga untuk membuat kerja-kerja ni. Saya doa, ya Allah Tuhanku, saya nak melakukan sesuatu untuk ummah, saya nak kembalikan sesuatu kepada ummah, tunjukkanlah caranya. Dalam saya berdoa begitu, saya didatangkan dengan tawaran untuk bekerja dengan Syria. Saya kata barangkali ini kerana doa saya. Jadi sebenarnya bila kesungguhan nak buat ditambah dengan doa, insya-Allah Allah akan bukakan lorong, Allah akan pemudahkan, walaupun rasa susah, ada anak, ada apa, dia jadi mudah. Jadi boleh buat. Betul. Allah bagi ujian dan Allah bagi juga jalan. Kadang-kadang kita tak buat apa pun, tapi Allah bagi pemudahkan. Solutionnya ada. Rasa macam kita kena buat siri kedua. Tapi sebelum Hari Ibu, kita nak ucapkan terima kasih dan juga selamat Hari Ibu juga. Sebelum bulan Mei ni panjang lagi. Jadi walaupun rasanya macam tak cukup lagi banyak perbincangan kita, kita duduk dekat open house nanti. High tea kita. Okey, jadi kepada anda terima kasih juga kepada kedua-duanya, iaitu Datin Sri Masdiana Muhammad dan juga Omar alias Puan Siti Sakinah Mio, Omar Baki, yang sudi bersama dengan kami dalam Borak Bibir Merah hari ini, sempena dengan Hari Ibu juga dengan sifat kesukarelawanan, itu yang kita nak bawakan kepada anda. Jadi kepada anda terima kasih kami ucapkan. Jangan lupa juga like kita punya Sinar Plus, itu paling penting, dan juga share untuk apa-apa saja info yang kita nak berikan kepada anda. Saya Cik Zulkifli dan kami mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri juga, dan terima kasih. Assalamualaikum, jumpa lagi. Assalamualaikum. Thank you.